Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi 8 Jun 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45, juzuk yang ke-25. Surah 45, juzuk 25. Ayat yang kita akan baca insya-Allah ayat 24, 25 dan 26. Dalam 3 ayat ini Allah SWT jelaskan kepada kita tentang puak-puak dahriyun. Puak-puak dahriyun ataupun dia panggil etis. Bagi dianya tak ada hidup balik dah. Kita ni dipunuh oleh masa. Beranak, besar, tua, mati, biasa. Pokok tumbuh hijau, kuning, mati. Itu dia panggil puak-puak dahriyun. Jadi bagi dianya tak ada gapo. Tidak ada apa-apa. Yang adanya kita ni berjalan, lepas tu mati. Bas. Bangun semula tidak ada. Mereka tidak percaya pada bangkit semula. Bahkan mereka menolak ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Maka Allah SWT telah memberi amaran bahawa mereka akan dihidupkan semula dan akan dibalas pada hari kiamat. Baik para pelajar, itu dari sudut isi perbincangan kita dalam ayat 24 sehingga 26 ini, insya-Allah. Kita pergi kepada membaca ayat. Baca ayat Quran dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tamat kita punya bacaan, kita pergi kepada huraian. Ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr
Dan mereka berkata, mereka tu buat kafir, tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. Mana tak ada hidup kali kedua, tidak ada. Kita mati dan kita hidup silih berganti. Maknanya ada hak mati, ada hak hidup. Bukan maksud dianya mati hidup balik. La, itu bukan kepahaman dia, bukan mazhab dahri. Itu mazhab kita, kita mati kita hidup balik. Maknanya silih berganti. Ayah mati, anak hidup. Itu maksud. Dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Dahriyun maknanya dah tua mati. Apa cerita? Setakat tu ya kepahaman dia. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu. Inhum illa yazunnun. Mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Sangka je. Bukannya ada ilmu pun, dia panggil sangkaan semata-mata. Dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan, dia tak ada maklumat yang jelas, dia tidak ada. Baik para jemaah sekalian, ayat ini kita pergi kepada munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas Allah SWT nyatakan bahawa puak-puak kafir ittakhazu ilahahum hawa. Puak-puak kafir menjadikan hawa nafsu dia tu Tuhan. Kata berajakan hawa nafsu. Allah Ta'ala telah sesatkan mereka dengan ilmu, di tengah-tengah ilmu pengetahuan yang diberi, tapi mereka tak terima. Padahalnya Nabi duk ajar, Nabi duk dakwah, mereka tak mau terima. Allah Ta'ala telah cop materikan di atas pendengaran dia, telinga dia sumbat, hati dia tertutup, mata dia berselaput. Maka dalam ayat ini ditambah lagi dengan kerah kepalanya puak-puak kafir, mereka telah melakukan jenayah, membodohkan akal, iaitulah mereka kata kita hidup ni berdasarkan kepada masa. Itu je. Mati hidup balik tidak ada. Dia punya gedebel, punya pemikiran. Mati hidup semula tak ada. Ini dia punya bahasa. Maka Allah Ta'ala cerita kepada kita, tengok tafsir. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya. Ay wa qala al-kuffaru, berkatalah puak-puak kafir, takziban lil ba'si ba'dal maut, untuk mendustakan, mengingkari adanya bangkit semula setelah mati. Ma thamma hayatun, tak ada lagi kehidupan lain pada hidup kita ni sahaja. Yang kita hidup ni lah hidup. Lepas pada ni tak ada hidup, sudah jadi tanah. Sudah jadi tanah, sudah jadi makan diulat, mana ada hidup balik, tulang sudah reput. Itu dia punya kepeningan. Kepeningan, benar kata hujah, bukan hujah, pening jawab dia. Ayat ini ditafsir juga dengan surah Al-An'am. Tanda pelajar, surah Al-An'am ayat 29. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'usin. Sama ya makna dia. Kita hidup atas dunia ni je. Mana ada bangkit-bangkit semula? Bijak juga awak cakap tak tahu apa dia panggil. Namutu wa nahya. Kami hidup dan kita hidup di dunia ini, kemudian kita pun mati. Namutu, kita mati, dan kita hidup, yakni silih berganti. Maksud dia bukannya kepahaman kita allazi khalaqal maut wal hayah. Itu kepahaman kita. Kitanya Allah Ta'ala jadikan mati, lepas tu hidup balik. Dia dah mati patu hidup, maksud dianya ayamutu unasun, tok nenek mati, wa yahya akharun, anak cucu hidup balik, hidup lagi.
Itu je. Maksud dia namutu wa nahya, kita mati, anak cucu hidup. Walaisa sammata hayatun ukhra, tak ada hidup yang lain, tak ada. Jangan duk mikir. Itu bukan kepahaman kita. Baik. Makna ni lebih jelas kata di Ibnu Juzai rahimahullah, namutu wa nahya fihi arba'atu ta'wilat. Ada 4 huraian dalam ayat ni, namutu wa nahya. Kita hidup, kita mati, apa kita hidup. Apa dia? Pendapat yang pertama, aradu, maksud dianya yamutu qaumun wa yahya qaumun. Ada kumpulan yang mati, ada kumpulan yang masih hidup. Itu. Mana tok nenek pergi, anak cucu mari. Satu. Yang kedua, namutu wa nahnu, kita mati, orang tua-tua, wa yahya auladuna, anak-anak kita hidup. Dua. Yang ketiga, namutu hina kunna adaman, kita mati belum mau beranak dulu. Maknanya mati sebelum dilahirkan, di alam zuriat dulu. Dan kami hidup atas dunia ni. Lepas tu tak ada dalam hidup pulaknya. Yang keempat, namutul mautal ma'ruf, kita mati seperti mati-mati tu, mati orang mati tu. Tapi kita hidup dulu atas dunia ni. Fawaqa'a fil lafzi taqdimun wa ta'khir. Tapi pilihan yang pertama itulah yang sedap. Maknanya namutu wa nahya, maknanya yamutu qaumun wa yahya qaumun. Ada hak mati, ada hak hidup. Maknanya itu je kepahaman dia, cetek sangat. Setakat itu je dia boleh faham. Wallahu a'lam. Jelas. Jelas pandangan huraiat Ibnu Juzai ni nampak jelaslah kepada kita tentang sama juga. Ibnu Jari pun hurai macam tu juga. Namutu nahnu wa tahya abnauna ba'dana. Itulah maknanya bukan masalah kepahaman seperti yang dikendaki oleh Allah, mati hidup semula. Tak ada bagi puak dahriyun, puak etis, tidak ada. Bagi dianya, wa ma yuhlikuna illa dahru, ai wa ma yufnina illa zaman. Yang merusakkan kita ni masa. Mula-mula kita baby, kanak-kanak, remaja, muda, tua bokok 7 mati. Gitu ya. Mana bagi dianya transformasi, apa dia panggil? Jalan koho mati, habis. Fanamut, mati, ataupun tusibuna fihi asbabun tufdi bina ilal hal, ataupun tak ada panjang umur, ditimpa oleh bala bencana, aksiden ke, mari bala ke apa, mati juga. Kata Imam Ibnu Katsir, tulis sikit huraian Ibnu Katsir menarik. Wa hadza yaquluhu musyrikul Arab al-munkiruna lil ma'ad. Ini kata-kata puak-puak musyriki dari kalangan Arab yang tak percaya bangkit semula. Dan juga inilah kata-kata falsafah, ahli falsafah yang tak percaya kepada Tuhan. Bagi dia tak ada. Bagi dianya ad-dahriyah, maknanya masa tu beredar. Biasa ya. Mati hidup, anak cucu mati. Maknanya akhir sekali berhenti sekat tu ya. Kata Qurtubi, ini nanti dah kita tengok dalam ayat. Inhum ya bani, ai wa ma lahum bidzalika min ilmin. Tengok, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Allah kata padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu. Dia tak ada ilmu pun, dia buah ya puak dia tu. Dia berbuat. Ai wa ma lil musyrikin, tidak ada bagi puak kafir itu secebis ilmu tentang benarnya apa yang mereka kata, tak ada. Tidak ada bukti yang menunjukkan demikian. Inhum illa yazunnun, mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Ai mujarraduz zan. Zan dia tak yakin. Zan di sini dengan makna sangkaan, agak-agak.
saja. Bukan zon lawan syak. Kalau syak 50-50. Zon lebih atas. Hak ni zon dengan makna sangkaan semata-mata, mana tak ada gambar. Tulis. Az-zan huna bimakna al-waham. Kita ni dalam ilmu ukuran, yang pertama yakin. Bawah pada yakin, ghalabatuz zan. Sangkaan yang amat kuat. Dekat dengan yakin. 90%. Turun lagi zan. Zan ni maknanya atas pada 50. Lepas tu dia mari syak. Syak 50-50. Lepas tu dia panggil waham. Ni bawah pada tu lagi. Itu makna zan di sini dengan makna waham. Falaisa zanhum, sebab sangkaan mereka langsung tidak ada dalil. Mujarrad khayalan. Habis macam mana kita nak faham, nak beza di antara zan, kita ni banyak dalam perkara buat amalan kita ni banyak zan. Masuk waktu zuhur, kita tak tengok matahari ataupun hari hujan gelap gelemak. Tapi kita percaya ke radio, percaya ke takwim yang ada di rumah kita. Maka itu kita tak tengok pun. Tapi itu zan. Tapi dalam masalah ayat ini, wama inhum illa yazunnun, ai bermakna waham, makna sangkaan saja mata-mata. Sebab kalau zon yang diterima pakai zon yang ada sandaran. Cuma kita tak yakin 100%. Kalau dia ni tak ada sandaran, dia panggil waham. Kena bahas sikit ilmu yakin tak yakin ni. Baik para jemaah sekalian, bila dia kata tak yakinlah. Kata Qurtubi rahimahullahu taala, al-musyrikuna asnaf. Puak kafir itu banyak kategori. Di antaranya dahriyun, hak tak percaya langsung ni. Tak percaya kepada bangkit semula, dia kira masa je. Ada di kalangan mereka yusbitus sani' wa yunkirul ba'sa. Dia percaya ada Tuhan, ada pencipta, tapi dia tak percaya bangkit semula. Macam puak kafir, bila orang tanya dia, la yaqulunna Allah, dia kata ada Allah Taala yang buat. Ada sekumpulan pahaman tertentu, dia tak nak terima orang kafir itu menerima adanya Allah Azza wa Jalla ni, duk konden. Dia kata ayat ni ayat istihza, ayat perli. Allahu Akbar. Kita kata susahnya bila kita nak menegakkan hujah bagi kepahaman kita kona ayat-ayat Quran. Ini masalah. Dia panggil kona. Sekarang ni bahagian kona saja ni. Kona sana, kona sini. Yang pentingnya kita nak beri kepahaman, nak beri sokongan kepada orang yang kita sokong. Kona apa tak apa. Orang Kelantan kata kona lepes tengah tu. Kona lepes beli pak sirak. Beli pak sirak ke lagi? Ni bahasa orang tua. Maknanya jangan. Jadi ada puak kafir yusbitus sani', dia tahu ada Tuhan, Allah Taala yang ciptakan, bukan berhala dia, yunkirul ba'sa, tapi tak percaya ke bangkit semula. Wa minhum man kana yashukku fil ba's. Ada setengah tu kata, boleh jadi hidup balik juga. Boleh jadi. Tapi mereka tak engkar 100%. Itu Qurtubi kata, kategori kafir itu banyak jenis juga buat dia pun. Banyak mazhab juga kafir ni pun. Baiklah. Cara buat kafir ni kita cara faham kita. Cuma kita kena tahu faham kafir baru kita jelas. Mari kita pergi kepada ayat 25. Ayat 25. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata mengenai hidup semula, kita pergi baca. Ai wa iza tutla alaihim ayatul Quran, bila dibaca ayat Quran al-wadihatud dilalah, yang jelas dalil menunjukkan bukti-bukti kuasa Allah Taala nak hidupkan semula manusia lepas mati. Maka na hujjatahum illa an qalu, tidak adalah hujah mereka untuk menolak kebenaran itu selain daripada berkata. Dia kata apa? Dia kata qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Bawa mari datuk nenek kami, hidupkan semula. Kalau betul kamu orang-orang yang benar. Dia kata kalau mau betul, uhyu aba'ana al-mauta. Pergi panggil tu nenek kami dari kubur tu bangun balik. Nak tengok, mau tanya. Mainnya penipala ni
cakap dengan dia pun merapu. Ni orang panggil cakap merapu ni, panggil tok nenekmu pula. Sebabnya dia kata bukti nak hidup balik, suruh tok nenek dia keluar daripada kubur. Kita bagi tahu ke dia hari kiamat. Bukan sekarang, bukan learning. Samalah dalam ayat lain dalam surah Ad-Dukhan, tengok surah Ad-Dukhan ayat 34 36 sama juga. Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Mana kerja dia orang mari tok nenek. Nak panggil bangkit semula tok nenek pula dah. Panggil tok ayah mari. Kita nak tengok percaya betul ke tidak apa yang kamu cakap. Jawab dianya tak boleh nak panggil apa, tidak masa dia. Bukan masa keluar lagi. Kamu tunggulah mati. Cakap banyak atas dunia pun tak apa guna juga. Jadi kita nak bicara dengan orang yang boleh diajak berbincang. Nak berbincang dengan orang ajak berbincang. Tapi kalau orang kerah kepala tak usah bincang. Tak usah duk bincang. Bincang habis masa kita. Baik kita duk zikir. Kita boleh bincang sekali dua. Nampak dia kerah kepala tak dengar kata, tak payah, habis masa. Maknanya puak-puak kafir ni mari duduk buat sangkaan buruk. Dia duk kata kalau betul-betul kamu nak pergi duduk balik orang, panggil tok nenek aku mari. Tak juga hujah main dengan pening ni. Baik. Lama kita ni dia lain pula dia cakap. Dia kata kau ustaz cakap. Kalau turun malaikat mari langit pun tak jadi apa juga. Turun malaikat mari langit. Bagi buah ni sedap lah kau. Asal kau pandai bercakap. Baiklah. Kita pergi pada ayat 26. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li haula'il mukazzibin bil ba'si. Mu kata, cakap dengan puak-puak yang mengingkari bangkit semula tu. Allahu yuhyikum, Allah yang menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian ia akan mematikan kamu. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kemudian ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya. Allah Ta'ala akan kumpul kamu pada hari kiamat. Tak ada orang syak lagi tentang benarnya kiamat itu kecuali orang yang tak beriman. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ketetapan itu. Tengok munasabatul ayah dulu. Mereka telah menetapkan satu kepahaman, puak-puak dahriyun ini, puak-puak etis, bahawa masalah yang merusakkan mereka. Masa yang merusakkan mereka. Maknanya bila cukup masa agak mati. Cakap apa banyak. Mereka juga telah berdalilkan untuk mengingkari bangkit semula dengan bukan dalil. Dalil dianya panggil tok nenek dia mari. Tak ada, bukan dalil tu. Maka ayat ini Allah Ta'ala nak menolak kepahaman puak kafir dan pengikut hawa nafsu yang lain, bahawa qulillahu yuhyikum, ay bi annahu ta'ala huwal muhyi. Allah Ta'ala yang menghidupkan. Wa huwal mumit, Allah Ta'ala yang mematikan. Bukan masa. Bukan masa, tapi Allah Ta'ala yang menetapkan. Cuma masa tu tempoh dia. Dan Allah Ta'ala akan kumpulkan kamu pada hari kiamat. Maka patut kamu iktiraf, kamu yakin. Jadi ayat ini jelas kepada kita bahawa Allah Ta'ala yuhyikum wa yumitukum. Dia duk kata wa ma yuhlikuna illa dah. Tak ada lah yang membinasakan kita tu masa. Masa je lah. Cerita karut seorang etis. Sedap juga cerita karut ni, kena dengar. Dia ni, dia kata tak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Orang Islam kata ada Tuhan yang menghidup, yang matikan. Oh, dia kata aku boleh. Aku pun boleh. Dia pergi ambil daging, boleh sekilo 2 daging, dia petak daging tu dalam bekas. Dia tunggu 2-3 hari, daging bolak.
ngongak-ngongak ulat. Dia panggil balik orang Islam. Mari tengok. Aku boleh menghidupkan, boleh matikan juga. Jangan mak dia cerdik kali buat dahri ni. Kan? Orang Islam pun senyum tengok. Oh bijak, awak boleh menghidupkan, boleh mematikan. Ya. Kalau betul hak ni mu buat, aku nak tahu berapa ekor ada ulatmu tu. Bengok habis dia. Bila dia nak pergi kutip ulat tahu, busuk bangga. Kita kata pasal itulah kata orang, bodoh tidak berbayar, tapi simpan-simpanlah kebodohan tu, jangan nampak kita bodoh. Sebab tu kita jangan mudah nampak kita ni bodoh. Kalau kita tak tahu pun dengar dulu orang cakap. Dengar dulu. Ni setengah orang ni dia mudah nak mengingkari suatu benda yang dia tak tahu, jadi bodoh lah kita je. Dengar orang cakap, kita fikir, kaji, tengok, baru cepat. Itu cerita dahri. Ada pun tafsir ayat ini dengan Quran. Tuan-tuan tak tengok ayat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana mu nak jadi kafir? Mu dulu mati, tak ada. Allah Taala hidupkan. Summa yumitukum. Kemudian Allah Taala matikan kamu. Summa yuhyikum. Allah Taala akan hidup balik kamu. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ini tanda surah Al-Baqarah ayat 28. Surah Al-Baqarah ayat 28. Baik, Allah kata apa tadi? Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Kemudian la raiba fih. Kemudian Allah akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya. Bagi kita lah. Bagi kita orang mukmin, orang beriman ni tak ada syak lah kitanya. Bagi buat kafir tu dia syak ragu situ, mungkin dia tak percaya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ketetapan itu. Yang mengetahuinya siapa? Al-mu'minun. Aksaran nas, Tuhan kata banyakkan manusia tak tahu yang benar. Famin jahlihim yunkirunal ma'ad wa ba'sal ibad. Di antara kejahilan mereka, mereka mengingkari kebangkitan semula dan juga bangkitnya manusia daripada kubur. Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab kerah kepala, tak dengar orang royak. Itu ya punca dia. Punca tak tahu sebab tak dengar kata. Tamaklah kita ayat perbincangan tentang kumpulan yang tak mau beriman, tak mau percaya bangkit semula. Nama dia Dahriyun. Berapa nama puak ni? Dahriyun artinya puak-puak yang meletakkan satu benda kepada masa. Masa yang menentukan. Ingat molek. Kita pun kadang-kadang cakap juga gini, masa yang menentukan, bukan masa Allah Ta'ala yang menentukan. Cuma masa tu waktu nak terjadi sedemikian, bukan masa. Tengok, dalam faedah ni kita akan bincang panjang sikit. Para penulis bersedia untuk mencatat. Dalam ayat ini, ayat waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dia kata yang membinasakan kita tu masa. Kana ahlul jahiliyah. Dengar ni, puak-puak jahiliyah dulu telah menyandarkan musibah, bala bencana itu kepada masa. Mungkin dia tak percaya ke Tuhan. Maka mereka terbagi pada dua kumpulan. Puak-puak ni kumpulan firqatun. Satu kumpulan dia tak beriman dengan Allah, mereka dia tahunya masa ya. Semua benda-benda keburukan itu dia sandarkan kepada masa. Seperti ayat ni lah. Ayat ni, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yang membinasakan kita masa. Jadi nama dia Dahriyun. Dahriyun orang yang sandar segala benda pada masa saja. Wa firqatun, satu kumpulan lagi, ta'riful khaliq. Dia tahu ada pencipta. Dan dia tak nak nisbahkan benda buruk itu kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi dia nisbahkan kepada masa. Masa.
Dia tak kata ke Tuhan, dia kata masa. Maka kerana itulah bila dia nak marah apa-apa, dia kata ya khaybatad dahr. Wei, masa yang celaka. Wa ya bu'sad dahr. Wei, masa yang buruk. Itu kata-kata puak kafir. Maka apa-apa benda yang berlaku, dia marah ke masa. Dia tak marah ke Tuhan. Sekumpulan yang tak percaya ke Tuhan, memang dia tak marah ke Tuhan sebab Tuhan tak ada. Kumpulan yang mengatakan ada Tuhan, dia tak sandar ke Tuhan juga, dia marah pada masa. Habis terdapat dalam hadis, dengar ni pelajar, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, yu'zini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku, yasubbud dahra wa ana dahru, mereka menyumpah, memaki, mengutuk masa, sedangkan aku yang menciptakan masa. Aku yang menciptakan masa. Jadi kita jangan, masa itu larang. Biadil amr, semua urusan di tangan aku. Uqallibul laila wan nahar, aku yang menukar malam dengan siang. Bukannya masa, Allah yang menukarkan. Baik, hadis ini rawahu Al-Bukhari wal lafzu lahu. Maka kata di para ulama Islam, jadi dia ni maki masa. Orang yang maki masa ni dahri ni membawa 3 kerusakan. Syarah hadis ni. Yang pertama, sabuhu, mereka maki kepada benda yang bukan tempat dia. Dia maki masa. Masa tu Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi dia maki masa, tak kena tepat kata orang. Yang kedua, an-nasabahu mutadamminun lisyirki. Dia makian kepada masa itu mengandungi syirik. Sebab bagi dia masa yang berkuasa menentukan buruk baik kehidupan kita. Hati-hati kita dalam percakapan kita, jangan dia kata masa yang menentukan. La, Allah yang menentukan. Cuma kita boleh katalah, tak apalah. Ibarat orang tua-tua lagu lain, dia tak kata masa menentukan, dia kata awal tu gapo dia bahasa luar awal ni, anak tanduk lembu menjolo ke hadapan. Ini ibarat orang tua. Saya tak tahu ada ke dalam peribahasa DBP, kena semak balik. Dia kata tanduk lembu mengolok ke depan. Tanduk lembu maknanya kita hidup ni, kita akan pergi ke depan. Mu sekarang ni muda, mu duk perli aku, duk nganyi aku tua berjalan bertongkat, mu pun kalau panjang umur kena. Jadi maknanya dia oleh kerana puak-puak kafir ni menyandarkan kepada masa, maka dia membawa kepada satu unsur kesyirikan, sebab mereka mengatakan masalah yang menentukan segala-galanya. Bukan masa, Allah. Yang ketiga, an-nasabba minhum, mereka maki masa, sedangkan yang menetapkan masa itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Sekarang itulah dalam hadis ni Allah Ta'ala yu'zini ibnu Adam, Tuhan kata menyakiti akan daku oleh anak Adam. Maka itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain kata la tasubbud dahra, la tasubbud dahra, jangan sekali-kali kamu memaki-maki masa. Sebab itulah, jadi puak-puak kafir ni menjadi satu sunnah jahiliyah. Puak-puak jahiliyah suka sangat apa-apa benda maki masa lalu. Ya khaybatad dahr, ya kaza, ya kaza, masa yang celaka, masa yang buruk. Ni kita panggil, jangan duduk main masa-masa. Kita tidak ada maki-maki kita kepada masa, tidak ada. Kita letakkan bahawa semua itu adalah dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Cuma masa itu yang waktu terjadi. Jangan kata masa yang menentukan, tidak, masa Allah Ta'ala yang menentukan. Cuma masa terjadi itu. Jelaslah, pandai kita berinteraksi dengan masa. Supaya sama juga dengan hadis turun hujan. Kita jangan sandar ke hujan turun tu kepada bintang tu bintang ni, tak boleh. Allah Ta'ala sebut juga dalam hadis, siapa dia kata Allah Ta'ala yang turun ke hujan, itu orang beriman.
Siapa kata hujan itu turun dengan sebab bintang, orang itu orang yang tidak beriman. Na'udzubillah. Jangan main-main. Sebab tu hari ni kita bercampur aduk habis di antara ajaran perdukunan, perbomohan dia masuk dalam ajaran Islam. Kono-kono ini ajaran ahli tarekat, ahli tasawuf. Ahli tasawuf apa? Ahli bomoh nama dia ni. Para jemaah, para pelajar, dah biarlah kita jadi orang cerdik. Kita boleh beza di antara ajaran yang berbentuk perdukunan. Walau dia kata ada lagi kitab ni. Kitab bomoh pun ada juga, kitab sihir pun ada. Jangan duduk, jangan sedap mentah kau kitab kat jadi belak. Kitab yang ada dalil daripada Quran dengan sunnah. Mengikut huraian para ulama yang muktabar, itu yang jadi nama kitab. Kalau tidak, kitab apa? Kitab ajaran salah, kitab ajaran sesat. Jangan duduk main. Jangan ada mudah-mudah menerima. Baik. Faedah yang kedua. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Allah kata apa? Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu, mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Hazihil ayah, tulis itu. Ayat ini menjadi min aqwad dalail, daripada dalil yang terkuat ala annal qawla bighairi hujjah, mengeluarkan pandangan tanpa hujah, tanpa sandaran daripada kitab dengan sunnah adalah qaulun batilun wa fasidun, satu perkataan yang batil yang tak boleh diterima. Sebab apa? Wa anna mutaba'atuz zan, ikut sangkaan semata-mata, agak-agakkan semata-mata, ini satu benda yang tak boleh di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Habis tu ulama berijtihad, itu dibenarkan. Kita ambil Quran, ambil hadis, para ulama berijtihad, mengeluarkan hukum. Kalau kena, nak kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Kalau tak kena, dia dapat 1 pahala, pahala ijtihad. Tapi hukum tu tak diikut juga, sebab tidak tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bijaklah dalam penilaian kita. Jadi kalaulah semua guna hujah tanpa dalil, maka itu dipanggil qaulun batil. Sebab itulah bila orang yang salah guna, awak ambil mana ni pandangan? Guru cakap. Yang masalahnya, siapa guru tu? Tak nak declare, tak nak nyatakan. Baru kita tahu, ni ada setengah orang ni hebat dia ni, pendakwah hebat. Hebat pendakwah. Akhir kali dia pergi berguru dengan seorang pakcik. Pakcik tu terkenal di kampung dia dengan orang pelik. Bukanlah ulama, bukan orang yang hebat-hebat, pelik. Macam kawasan kita ni lah. Orang dalam internet tulis Al-Arif Billah. Orang sini kenal dia jenis kaki tak semaya. Orang kapur pun tak ada. Belajar item pun tidak. Mari daripada jauh-jauh mari nak cium tangan. Apa? Ni dipanggil salah faham. Jadi mana kalau orang cakap tanpa hujah, duk main guru saya, saya boleh dalam ilham daripada itu semua tu bukan hujah belaka. Hujah kitanya Alkitab was sunnah dan juga penjelasan daripada para alim ulama yang muktabar. Baru kita kata hujah. Duk main hujah dengan otak kita, siapa-siapa boleh berhujah. Orang Dahriyun tadi boleh berhujah, pergi cari daging. Perai daging siapa busuk keluar ulat, dia kata dia buat ulat. Orang tanya berapa ekor ada, mati, orang panggil mati tengah-tengah, dia tak boleh jawab. Cerdik sangat awak. Mari kita pindah pula. Kalau tidak panjang cerita. Kita pindah pula kepada yang ketiga. Yang ketiga dia kata apa? Qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ingat ni, ini isu ni kebetulan dengan isu yang berlaku zaman kita hari ni, zaman sehari dua ni, dalam isu sehari dua ni. Betul-betul. Ibarat orang tua kata pelanduk lalu perangkap jatuh. Sedap juga main ayat orang tua dah. Pelanduk lalu perangkap jatuh. Pong masuk dalam raga. Habis bismillah boleh. Jadi ayat ini timbul soalan al-hayatu muqaddamah alal maut fid dunia. Hayat dia sebut hidup dulu sebelum mati. Puak-puak mengingkari kiamat kata nahya wa namut. Sepatutnya dia kata kita hidup, pas kita mati, tak ada lah hidup. Yang kata mati dulu, kamu dia hidup ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal haya. Macam mana kita nak jawab? Sebab apa? Dalam ayat ini Allah Ta'ala
dulu kan perkataan mati sebelum hidup. Maaf. Namutu wa nahya. Kenapa dia kata kita mati pak kita hidup? Macam mana nak faham? Tengok perbahasan sikit. Perbahasan dalam tafsir Ar-Razi dan lain-lain. Panjang dia kata apa? Jawab dia seperti kita tadilah dalam tafsir dia. Jawab dia kata makna yahyal ba'du wa yamutul ba'du. Sebahagian kita hidup, sebahagian lagi mati. Maknanya tok mati, anak hidup. Fahwa hukmun 'ala nau'. Maknanya kita jatuh hukum di sini mengikut kategori. Ada hak hidup, ada hak mati. Ada hak mati, ada hak hidup. Bukan takdim susunan, tidak. Satu. Pendapat yang kedua, ini pendapat ajaran yang berbahaya. Nama dia annahu kalamun man yaqulu bitanasuh. Ini kata-kata ajaran yang menerima berpegang dengan pandangan yang mengatakan roh boleh berpindah. Daripada tok pergi ke cucu. Sebab tu cucu dia cerdik ni. Sebab roh tok dia mari. Nak kata apa? Contohlah kita kata tok ayah kita dulu ulama besar, alim besar dia, jenius. Tiba-tiba cucu dia cerdik juga. Ni roh tok mari ni. Itu dipanggil tanasuh arwah. Roh Abu Bakar berpindah kepada Umar contohnya. Contohlah. Itu dipanggil ilmu tanasuh al-arwah. Ini ilmu sesat, ajaran sesat. Tak cukup dengan setakat saya tarik balik je, mesti nyatakan kesesatannya dan nyatakan di mana sumber yang diambil supaya kita cantas, kita bongkar kesesatan itu daripada akar umbi, bukan hanya sekadar buat perisytiharan tarik balik sepatah dua. Para pentaksub telah memberi gelaran berjiwa besar. Ini bukan soal jiwa besar, ini soal kesesatan. Nyatakan tarik balik, nyatakan istitabah, bertaubat daripada kepahaman tersebut dan bongkar dari mana dia dapat supaya masyarakat boleh tahu ini mari daripada mana. Itu dia panggil tanasuh. Kata di ulama tafsir, ulama ni fiqh Syafi'i, nama dia Asy-Syarbini. Syekh Syarbini, kalau orang ngaji pondok orang kenal ni Syarbini ni, Khatib Syarbini. Dia ada tafsir dia, tafsir Syarbini. Dia kata apa? Asy-Syarbini qala Asy-Syarbini fi bayani makna tanasuh. Makna apa tanasuh? Berpindah ruh itu makna apa? Huwa anna ruh asy-syakhsi, ruh manusia ni bila dia keluar daripada tubuh dia, tantaqilu ila syakhsin akhar, dia boleh pindah kepada orang lain. Fayahya ba'da alam yakun. Jadi roh ni pergi ke orang lain, jadi orang tu jadi hidup, akan ambil idea orang hok dah mati tu. Ini ajaran siapa ini? Kata Syarbini, fa innahu aqidatu aktsari abadatil asnam. Inilah kebanyakan pegangan penyembah-penyembah berhala. Dia kata ruh tu mari. Jadi masalah tanasuh arwah ajaran sesat, bukan perkara yang mudah-mudah. Buat video 2 minit tarik balik, jelaskan kesesatan, nyatakan keburukan dan sebut di mana sumber yang didapati, hidup atau mati, supaya kita pihak berkuasa boleh cantas balik kepahaman yang sesak ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat pun jangan mudahlah duduk koyak dah. Kita ni sekali kita keluar air mata, saya dah insaf, puji habis dah. Kita tengok dulu. Sebab itulah kata orang dalam cerita apa ni, cerita pemburu dengan burung. Dengar ada cerita, orang ni dia pergi tangkap burung, dapat banyak burung duduk tepi laut. Jadi duduk sembelih lah, seko sembelih, angin kuat, mari tiup mata dia, masuk debu, berandik berair mata. Burung duduk tunggu kena sembelih tu, dia cakap sama burung, dia kata, "Rung, si baguslah dia ni, dia sembelih, mata dia mengalir sedih dengan kematian kawan-kawan kita." Jawab burung seekor lagi, "Mu jangan tengok mata, tengok tangan dia tu." Kita pun tuan-tuan dan puan-puan, jangan tengok semata-mata cakap orang, kita tengok apa yang orang buat. Kalau setakat sekali dua kita bersalah, kita tarik balik, alhamdulillah. Tapi kalau banyak benda-benda yang pelik, yang merapu duduk terjadi, kenapa tak tarik balik? Allahu Akbar. Ini demo tanasuh al-arwah. Baik, kita balik kepada tafsir kita. Itu kata Syarbini.
Makna tanasuk arwah ni, ini pahak aqidah aksar ay abadatil asnam, kebanyakan penyembah berhala, puak-puak Hindu, puak mana ni, telah dibongkarkan bahawa ada ilmu tanasuk arwah dalam ajaran mereka. Wallahu alam. Tengok dalam tafsir Asy-Syarbini jilid yang ketiga muka surat 599. Baik. Dalam ayat ini Allah Taala sebut qaddama zikral hayah. Ma hiya illa hayatuna dunya. Tengok. Kita hidup dunia je. Kemudian baru mari ayat namutu wa nahya, ai annatil kal hayah, bahawa kehidupan kita tak di atas dunia akan mari mati. Bagi orang mati, wa nahya bagi orang hidup. Jadi hidup atas dunia ni silih berganti. Ada hak mati, ada hak hidup. Itu tafsir dia. Dalam tafsir Ar-Razi menjelaskan demikian. Baiklah, kita bagi pula itu dari sudut faedah yang ketiga kan. Faedah yang keempat, tulis belajar. Faedah yang keempat dia kata apa? Dalam ayat yang sama lagi, wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Bagaimana kita nak tolak pahaman yang mengatakan kita ni hidup, kita mati, masa yang menentukan? Jawabnya kita tolak dengan dua penolakan. Tolak dengan mangkul, dengan Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang bangkit semula. Yang kewajipan kepada kita orang beriman dengan dia. Yang tak beriman, orang beriman wajib beriman bil yaumil akhir, dengan hari dibangkit semula. Kalau tidak, adapun dengan makul, kita nak tolak dengan otak kita, dengan pemikiran, maka sebab apa Allah Ta'ala fardukan kepada kita ni supaya berdakwah kepada Islam, berjihad untuk menegakkan kalimah Allah Azza wa Jalla. Orang yang pergi berjihad ni mati. Tinggal anak, tinggal bini, tinggal harta benda, tinggal segala-gala. Kalau setakat patut mati, patut habis, rugi. Baik kita hidup suka-suka dengan bini, anak pun tak jadi yatim. Tapi oleh kerana kita punya ada yakin bangkit semula, kita mati untuk mendapat nikmat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil penolakan dari sudut Quran, dari sudut hujah, dan juga dari sudut ma'qul. Sama juga mereka kata yang membinasakan kita itu masa ad-dahru. Ini pun kita tolak dengan dua juga. Dua apa? Dengan dua penolakan. Yang pertama, kita tolak dengan Quran, dengan hadis yang sangat jelas lah, ayat-ayat Quran yang menyebutnya, hadis yang sebut. Kemudian kita tolak dengan alam nyata, realiti. Berapa ramai orang yang duduk atas dunia ni tak mati-mati. Kalau kata masa mati, tak mati. Orang yang mati orang 100 tahun pun ada, 80 tahun ada. Zaman kita, zaman Nabi Nuh 1000 tahun. Lam yuhlikhumud dahr, masa tak boleh matikan dia. Ada budak-budak baru beranak mati. Ada orang tua panjang umur tak mati. Tak jaga salib pempoh dah kita, tak mati-mati lagi. Contohlah. Ini bang, nak kata-kata apa? Maka kita mengatakan bahawa hujah kamu itu hujah yang tak betul, hujah yang sengit, yang tidak boleh diambil kira. Allahu Akbar. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang faedah yang kelima. Apa dia faedah yang kelima ni? U'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Mari atuk nenek kami hidup balik. Maka kata di para ulama, hujah ini adalah hujah inadan wa tamarrudan. Hujah bukan hujah. Hujah bukan hujah. Kalau hujah, mari dalil. Ni dak hidup balik tok nenek kita. Hujah apa mu lagu tu? Jadi hujah bagi dia ni masa yang menentukan. Maka kata di para ulama, tulis, menarik ni kata-kata ni. Menarik kata-kata ini. Tasjilun alai, ini satu rakaman daripada Allah Azza wa Jalla bahawa manusia ni apabila tidak ada hujah, bila tak ada hujah, lemah daripada berhujah, mereka akan pergi kepada kerah kepala. Kerah kepala. Sebab itulah kata di ahli fikir kata, lau kana al ghalabah bisyah, kalaulah kemenangan itu dengan bertempik, melaung, belagak,
nascaya orang jahil akan menguasai dunia ini, orang cerdik akan kalah. Sebab dia panggil silahul al-ajiz, senjata orang yang lemah tak ada hujah ni, dia main kerah kain. Itu ya. Buat mari tok nenek aku. Kita pun sama juga. Bila kita bawa hujah Quran dalil, akhirnya dia tu alah main hujah-hujah. Orang buat lama dah benda ni. Jadi adakah itu hujah? Bukan hujah. Bukan hujah. Jadi orang yang cerdik dia akan lawan hujah. Orang yang tak cerdik, hujah dilawan dengan terjah. Apa makna terjah? Mari bertempik, mari melawan, mari belagak, mari tuduh macam-macam, itu dia panggil hujah. Bagi orang yang berkuasa, lain pula. Mula-mula guna bincang dulu. Bincang baik-baik, berlawan hujah. Bila kalah, guna akta. Apa itu? Tengok mendiang Fir'aun. Mula-mula dia berlawan dengan Musa, hujah. Badi kata, Musa jawab, panggil ahli sihir berlawan. Akhir kali bila dia kalah, tak ada hujah, guna akta Musa, sama ada mu berhenti atau aku bunuh. Ada, itu dia panggil. Jadi kita hari ni sama ada berlawan dengan orang bodoh ni, bila tak ada hujah dia bertempik, berlawan dengan orang kuasa bila tak ada hujah mereka guna akta. Wallahu alam. Kita minta dengan Allah SWT kita selamatlah kita, para pejuang-pejuang yang nak menegakkan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ini. Kita minta Allah Ta'ala pelihara, beri kekuatan, beri semangat supaya kita teruskan istiqamah di atas landasan yang kita pilih, iaitulah untuk mempertahankan sunnah Nabi SAW daripada dipermain-mainkan oleh orang. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri akan datang, bermula ayat 26. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ayat 27. Kita akan sambung ayat 27. Walillahi mulkus samawati wal ardi. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.